Okay, so dalam list saya kita ada 63 orang. Okay, saya terkeluar ke? Okay, tiba-tiba hilang pula skrin saya. Sebentar ya, saya sharekan semula. Okay, so Cikgu Azizah boleh nampak skrin saya kan? Okay, nampak doktor. Okay, alright, so kita uh, boleh mulalah. Dah 3-5 minit. Okay, sila. Ya, alright, sebentar. Saya share semula dia. Okey. Nampak ya skrin saya? Okey. Masih ada suara. Okey, tak apa. Kita play. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar dalam program sokongan Digital Heroes yang disokong oleh Yayasan Petronas. Program ini dianjurkan bersama dengan kerjasama DERIMA dan juga Apple Professional Learning Malaysia. Right? Ini adalah sesi yang keempat setelah kita bersama-sama dalam sesi pertama iaitu kreatif, ilustratif, interaktif dan beranimasi dengan Keynote. Sesi kedua minggu lepas mencipta rentak muzik yang menarik dengan GarageBand. Dan semalam kita ada sesi yang ketiga menjadi pengarah muda dengan iMovie dan Clips. Dan ini adalah sesi terakhir iaitu dalam program sokongan Digital Heroes yang pertama, sesi yang pertama iaitu dokumentasi laporan dengan pages dan numbers. Okay? Jadi bentar. So jadi ini untuk zon 1. Presenter kita adalah Puan Asma. Cikgu Remy semalam dengan Dr. Nizam dan hari ini adalah dengan Cikgu Azizah. So Cikgu Azizah ni merupakan guru cemerlang fizik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kemumin, Kota Baru, Kelantan dan juga merupakan Apple Professional Learning Provider. Jadi hari ni kita nak tengok macam mana nak dokumentasikan laporan dengan pages dan numbers yang telah ada di dalam iPad adik-adik semua. Sebab kat sekolah kan cikgu minta buat laporan, buat kerja khusus, kajian tempatan, laporan makmal dan seterusnya. Jadi kita nak belajar macam mana cikgu ataupun adik-adik boleh hantar laporan yang menarik dengan iPad yang ada pada adik-adik. Jadi sebelum kita mulakan, so saya akan share sedikit adab dan tata cara webinar. Sesi atas talian ini akan dirakamkan. Dan pastikan adik-adik memastikan audio adik-adik ataupun mikrofon berada dalam mute senyap sepanjang sesi. So jika ada sebarang soalan mungkin tak dengar ke, kurang faham, adik-adik boleh tulis di chat. Nanti saya akan tanyakan dengan Cikgu Azizah ataupun nanti di akhir sesi ni nanti kita ada sesi Q&A. Jadi kita ada sesi Q&A di akhir sesi dan mohon jangan share perkongsian slide semasa Cikgu Azizah sedang membentangkan ataupun buat sharing. Dan juga tidak request untuk annotate lah sebab saya nampak tadi saya dah cancel beberapa adik-adik punya request untuk annotate di screen presenter ya. Dan kita akan share pautan kehadiran pada akhir sesi nanti. Alright, jadi tanpa membuang masa,
Okey, saya akan stop sharing dan serahkan kepada Cikgu Azizah untuk teruskan dengan sesi kita laporan, dokumentasi laporan menggunakan pages dan juga numbers. Okey, over to you Cikgu Azizah. Okay. Okey, terima kasih Dr. Zakia selaku moderator and host sebenarnya ya. Okey, dan pada hari ini merupakan hari terakhir ya. Okey, yang berusaha pegawai-pegawai daripada kejap nak start balik. Yayasan Petronas, tim APLM, guru-guru pembimbing dan juga anak-anak yang menjadi peserta Digital Heroes program. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini merupakan hari yang murid-murid boleh mengumpulkan ya semua hasil kerja daripada Keynote, daripada iMovie, GarageBand, Clips dan sebagainya untuk dijadikan buku anak-anak sendiri. Buku yang boleh dipublishkan sebagai penulis lah. So hari ni kita tengok intro sikit. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menghasilkan buku digital, iaitu pendokumentasian menggunakan pages yang seterusnya diekspor kepada format EPUB. Cikgu Azizah, macam Ya. Ada suara? hilang Cikgu Azizah nampaknya. Hilang? Oh ya ke? Okey, Cikgu Azizah punya skrin macam frozen. Frozen? Okey, Assalamualaikum Cikgu Azizah. murid-murid. Hari ini kita akan Okey, belajar. mungkin Cikgu Azizah punya line sedang Nampak okey doktor? Assalamualaikum Okey murid-murid. dah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk Ustaz Syakir, menghasilkan boleh dengar suara saya buku ke? digital, Dengar, iaitu doktor. pendokumentasian Kaji okey ke? menggunakan Ya, pages ataupun adik-adik yang boleh tulis di seterusnya chat adakah diekspor kepada format skrin EPUB. tengah frozen? Skrin ke clear. Ya, okey. So sekarang apa yang kita nak tengok hari ini, cikgu akan kongsikan apa yang telah dihasilkan lah daripada pages ni dalam keadaan berbentuk buku macam ni. Okey. So, bila berbentuk buku, mestilah ada, oh sorry. Okey. Pertamanya mesti ada cover lah ya, dan hasil daripada murid-murid belajar dengan penceramah sebelum ni iaitu melukis, menambahkan shape, ya, menganimasi dan sebagainya boleh dijadikan front page ya. Okey. Selain daripada tu, buku ni juga boleh bersuara. Maknanya kalau ada suara yang kita masukkan, kita ada option ataupun kita boleh buat pilihan untuk menjadikan buku ni bercakap. Okey, so Dalam kehidupan add seharian, audio dipanggil. hidrometer, Add audio. kapal selam, kapal laut dan belon udara panas dapat diterangkan prinsip kerjanya melalui prinsip Archimedes. Okey, seterusnya page yang seterusnya cikgu juga nak tunjukkan bahawa dalam buku kita tu dalam satu page adik-adik boleh masukkan sebanyak mungkin gambar, foto. Contohlah kalau kita buat program mungkin travel ya, satu tempat-tempat tu ada gambar, ada 10, 20, 30 gambar kita boleh letakkan dalam galeri foto ni. Maknanya dalam satu page buku boleh ada banyak foto. Okey, cara ambil dia pun tak payah ya, mudah saja. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana kita nak add text ya. Text.
dalam buku kita mestilah teks yang paling banyak kan. Okey, seterusnya kita boleh juga melukis ya di atas pages dan boleh keluarkan lukisan sendiri ya. Okey. Murid-murid juga boleh ambil video. Video yang mana boleh play dalam buku. Kapal selam boleh menyelam ke dalam Okey, laut contohnya cikgu dan sedang bercakap kemudian pasal kapal selam naik ni. semula ke permukaan laut. Keadaan ini dijelaskan melalui prinsip kerja tangki balas dalam kapal selam. Apabila tangki balasnya diisi dengan udara, daya tujah ke atas kapal selam adalah Okey, seterusnya kita boleh juga letakkan soalan ya yang kita boleh create di tempat lain lah. Contohnya dekat numbers ya ataupun keynote. Okey. Dan okey, kita boleh lukis di atas keynote pages terus. Okey, ni adalah tajuk aktiviti ini adalah penyelam untuk Cartesian yang membina mana dia penyelam menggunakan Cartesian konsep yang untuk menunjukkan prinsip sama kerja dengan kapal selam tangki ya. balas di dalam kapal selam. Okey. So anak-anak boleh selain daripada tu, okey, contohnya cikgu play kat sini ada animation untuk tulisan. Okey, ada juga lagi Alat yang suara kat diperlukan sini. untuk membina Kalau kita tak penyelam nak tulis banyak, Cartesian kita boleh ialah masukkan suara. penyedut minuman, plastisin, klip kertas, bikar yang mengandungi air, botol plastik yang mengandungi air. Okey, seterusnya. Penyedut minuman, klip kertas dan plastisin digabungkan untuk membentuk sebuah penyelam Cartesian. Okey, ni animation ni yang boleh kira macam non-stop lah selagi kita tak tukar page. Kita boleh set dia sama ada kita nak sekali main ataupun loop dia panggil ya. Okey, seterusnya Sebelum memasukkan penyelam untuk Cartesian ke dalam botol melengkapkan yang projek kita ni bertutup, mesti cikgu-cikgu kita perlu akan menguji tengoklah ya. dahulu Cikgu akan tengok agar sejauh penyelam mana ini tidak ketulinan tenggelam, hasil kerja iaitu murid-murid. dengan memasukkan penyelam Cartesian di dalam sebuah bikar yang mengandungi air dan pastikan penyelam Cartesian terapung. Okey. Apabila penyelam Cartesian terapung, berat adalah sama dengan daya apungan. Apabila botol ditekan, penyelam Cartesian tenggelam ke dasar botol. Ini adalah kerana ruang udara telah dipenuhi oleh air. Maka, berat adalah lebih besar daripada daya apungan. Okey, dan akhir sekali cikgu tunjuk dalam pages juga kita boleh masukkan jadual ataupun table. Okey. Dan yang ni adalah video daripada YouTube. Juga kita boleh play dan insert URL link. Dan juga yang bestnya kita boleh control nak cepat ke nak lambat. Okey, kita boleh terus kepada Yang ini akan kita letakkan perlahan-lahan di dalam satu botol, ya, satu botol yang mengandungi air yang tidak dipenuhkan. Dan kita nampak ya dia timbul dan tutup ya dengan penutup. Okey, bagaimana penyelam ini berfungsi? Jom kita tengok. Apabila cikgu menekan botol ini, cikgu dapati penyelam ini akan turun ke bawah. Dan apabila dilepaskan, cuba murid-murid perhatikan, ia akan naik ke permukaan air. Ini adalah disebabkan oleh prinsip daya apungan yang
dibandingkan dengan daya berat. Semasa terapung, daya berat sama dengan daya apungan. Manakala apabila ia tenggelam, daya berat lebih besar daripada daya apungan. Jom murid-murid kita kaji bagaimana tangki balas bagi satu kapal selam bekerja menggunakan prinsip ini. Okey, sebenarnya ini merupakan aktiviti membina penyelam Kartesian bagi fizik lah tingkatan 5 ya. Tapi ini adalah satu contoh bagaimana murid-murid boleh mempersembahkan ya secara dipanggil persembahan multimedia yang dimaksudkan tu. Okey. Cikgu rasa cikgu boleh teruskan ya. So murid-murid dah tahu dah apa yang kita nak hasilkan adalah buku sendiri ataupun dokumen sendiri, dan dokumen tu sebenarnya boleh dalam bentuk bukan buku pun ya. Okey. Kita tengok first semua buka selain daripada yang cikgu bagi tu, adik-adik boleh buka template ya. First kita buka dulu pages ya. Okey, kemudian kita ambil tambah ni ya, tanda tambah untuk kita create new file. Okey. So bila kita tambah tu, kita akan jumpa satu display tentang apa yang kita nak buat. Tujuan dokumen kita tu. Tadi cikgu bagi satu je, iaitu books ya. Cikgu ambil books je tadi. Ya. Okey, dan sekarang kita tengok semua yang ada bermula daripada basic, reports, ya, books pula ada yang kita nak page dia macam tegak ya, tegak ni dipanggil portrait ya, dan landscape. Yang cikgu guna tadi landscape. Dan sebenarnya kita boleh customize lagi size yang kita nak ya. Okey, kemudian kita ada letters pun ya, CV, curriculum vitae. Kita juga boleh buat flyers macam ni ya, contoh flyers. Okey. Kita ada basic ni macam bebas lah ya, yang kosong yang tidak ada lagi contoh layout dia reports ya. Okey, cards. Ni students, cikgu rasa sekarang you all dah boleh buat dipanggil animated card ya. Envelopes pun ada, business card pun ada. Siapa yang nak business tu dia boleh buat name card dia sendiri ya. Okey, certificates. Okey, sijil dan macam-macam lah, brochures dan sebagainya. Okey, inilah tujuan kita belajar pages hari ni. Okey, ada soalan? Okey, lepas anak-anak buka file yang cikgu bagi tu. Okey, file yang cikgu bagi tu. Kita pergi satu persatu secara hands on. Dah ready ke? Okey, siapa yang belum ready? Siapa yang dah ready? Type nombor 1. Okay, good. Thank you, Frishela, Ling, Nur Aina, Rosini. Okay, good. So, dah buka ya semua? Okay, open dokumen yang cikgu tulis hands-on module tu, DH1. Yang cikgu guna DH2 ni. Sebab cikgu tambah animation kat depan ni. Tu je beza dia. Okay, sekarang objektif kita adalah untuk menghasilkan penulisan yang kreatif. Okay. Okay, jadi cikgu akan tunjuk contoh yang student buat. Yang student buat. Penulisan kreatif yang dimaksudkan ni. Okey, cikgu cari satu murid ni, dia buat tajuk jiran yang mencurigakan. Okey, apa isi ataupun layout yang dia pakai ya? Siapa boleh agak ni? Apa layout yang dia pakai ni? Layout buku cerita, storybook kan? Tetapi dia melukis menggunakan
Keynote. Okey, cikgu akan tunjuk juga buku yang biasa you all guna di masa kita kecil dulu ataupun buku-buku fairy tales. Okey, cikgu guna masa ni kita dapat idea. Okey, ni contoh. Okey. So macam mana kita nak present buku tu, nak suruh nampak orang rajin baca ataupun tertarik untuk baca. Semuanya ada visual kan. Tengok lukisan ni. Kita boleh lukis semua ni. Cikgu percaya you all dah belajar tentang Keynote. Ya. Siapa yang tak ada pensel tu sebenarnya tak apa, tak guna pensel Apple pun. Ada pensel yang compatible di Shopee, boleh beli. Tak ada pensel boleh juga guna tangan ataupun jari. Okay. So ini salah satu contoh lah yang murid kita ni buat, iaitu tentang reka satu cerita yang dia boleh buat karangan tetapi ada visual dekat tepi. Okey, nampak menarik tak? Okey, tapi murid ni dia letak dalam PDF. Okey, jadi buku ni tak berbunyi lah. Tapi murid-murid dah agak kan macam mana cara kita nak jadikan dia berbunyi. Okey, kita pergi pula satu contoh laporan inovasi. Okey. Yang ni pun student buat. Okey, ni cover buku dia. Okey, STEM Digital Ideation using AR on iPad. Okey, di sini dia ada option. Bila ada je tanda audio ni, murid-murid kata nak kenal lah siapa Faris ni, macam mana cara dia bercakap. Dia boleh. Saya, Wan Faris Farhan Bewana Judge Asmadi. dia nak tengok jugalah. Betul tak? Okey. Saya Nur Anisha binti Rizal. Saya Nur Ain Azira binti Syafi'i. Dalam My iPad STEM Idea, kami memilih tema Okey. Yang ni dia masukkan video. automatik kami Yang dibina dari aplikasi Reality Composer AR. Okey, kalau anak-anak dah guna green screen semalam kan? Ada siapa yang dah buat projek green screen? Sebenarnya budak ni pun dia buat green screen ni. Okey. Okey, kemudian buatlah penulisan mengikut kreativiti masing-masing, ya. Yang kita rasa macam boleh memenangi hati judge lah. Okey. So bila kita dapat buat satu presentation macam ni, okey, kita guna semua yang ada dalam iPad lah. Kita tak boleh ambil sewenang-wenangnya idea orang lain, ya. Okey. Walaupun tak cantik tapi presentation tu adalah hak milik kita, ya. Okey. Jangan takut. Cuba hasilkan, ya. Okey. Alright. So itu adalah contoh yang dihasilkan oleh para pelajar sendiri dan cikgu yakin digital heroes yang ada depan cikgu ni lagi kreatif, ya. Itu contoh lama-lama lah. Okey, seterusnya kita tengok selepas kita boleh pilih the document. Okey, sekarang yang murid-murid ada kat depan tu adalah dalam books, ya. Cikgu ambil template books. Okey, sekarang kita cuba gunakan kemahiran yang kita ada sebelum ni untuk create kulit buku. Contohnya kita nak guna apa nak suruh cepat. Nak guna add, ya. Kita tambah button ni. Okay, button add akan keluarlah shapes. Okay, kita boleh gunalah objek apa yang kita nak. Okay, kalau kita nak type, katalah tadi kapal selam, ya, tajuk kapal selam. So kita buat submarine. Okay, keluar submarine. Kita boleh ambil sebagai buku kita, buku utama kita. Okay. Front page. Okey, kalau yang ni front page dia bentuk iPad. Tapi kalau murid-murid nak dalam bentuk macam buku yang seperti cikgu tunjuk tadi, you all boleh ambil basic shape. Okey, basic. Ambil je, kita buat macam tulang buku. Okey, kemudian kita boleh color. Okey, tukar style, tekan style. Kemudian
fill ni kita boleh ambil yang gradient. Yang gradient ni katalah kita nak pilih warna merah. Okey, merah dengan pink. Dia ada macam tone sikit. Tapi macam tak sesuai, kita boleh adjust ni. Adjust angle ni. Okey, untuk yang angle 0 darjah dengan 360 sesuai untuk buat nampak macam 3D sikit cover kita tu. Okey. So kalau yang ni kita nak letak color, nak buat cover book ni. Okey. Yang kapal selam tadi jangan bimbang, walaupun dia dah tersorok tu, kita boleh arrange bagi yang ni ke belakang sikit. Okey, sebab dia color sama, kita tukar color kapal selam jadi merah. Okey, boleh? Okey, lepas tu murid-murid boleh tambah teks, ya, boleh tambah teks. Okey. Tajuk kapal selam ni cikgu rasa tajuk ketumpatan tingkatan 1 ya. Dan tajuk daya tu adalah tingkatan 2. Okey, so kita boleh tulis author ya kalau kita nak letak gambar kita ke, ataupun kalau kita nak buat background yang macam-macam belakang ni, kita ambil objek, katakan kita type science, type science, dia akan keluar. Okay, kalau warna dia sama dengan buku tu, okay, yang ni kita tak nak warna ni sebenarnya. Okay, fill ni kita letak color. Macam boleh masuk lah dengan kulit kita tu, apa. So kapal selam ni kita tukar color juga. Teks boleh tukar putih. Okay. It's on your creativity, students. Okay, boleh. Masuk je apa-apa saja. Sekarang kita sedang create kulit buku. Okay. So kita tekan ni kalau you all ada tanda ataupun simbol macam ni, kita nak buat banyak. Kita nak buat banyak. Kita boleh tukar dulu color. Cikgu suka guna color putih. Okey, kemudian cikgu suka jadikan dia opacity ni macam tak terang sangat, biar dia masuk macam dalam buku tu. Okey, kemudian macam watermark lah ya. Okey, macam watermark. Kita boleh copy, kita boleh paste sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin kita nak letak jadikan dia macam printed image ya, printed image dekat buku kita ni. Okey. Nak tukar size pun tak boleh. Okey, lepas dia jadi printed image mungkin kita boleh lock dia. Okey. Cikgu ajar semua yang ada dalam menu ni. Okey. Katalah kita tak nak dia bergerak. Yang watermark kita ni. Okey, kita boleh pilih letak satu jari, guna jari ya. Guna jari, letak satu jari di atas satu objek. Kemudian jangan lepas, tekan objek lain sampai jadi semua biru. Boleh? Okey, bila dah semua biru tu, kita boleh edit ya. Tekan brush. Apa kita nak buat dengan semua yang ada tu? Kita nak bagi dia tak bergerak. Okey, so kita pergi dekat arrange. Kita tekan lock. Itu fungsi lock. Bermakna kalau kita nak main-main gerak memang tak boleh dah. Tapi kita boleh unlock balik. Kita boleh unlock balik. Okey, tu untuk cover buku lah ya. Yang kita guna shape, kita guna text dan kita guna brush lah. Dalam brush tu ada editing. Okey, seterusnya kita nak memulakan penulisan. Okey, katalah kita nak ruang kosong ni sebagai tempat kita berkarya pun boleh, ataupun kalau kita nak tukar jadi macam buku tulis,
Macam mana cara nak buat? Kita boleh pergi ke Safari. Okey. Kemudian kita boleh buka balik page. Kemudian kita boleh tarik sikit jari kita untuk naikkan. Tujuan ni adalah untuk kita buat split screen. Okay. So anak-anak tekan lama-lama sikit Safari dan letak kat tepi. Drag. Lepas. Okay. Kita boleh cari apa yang kita nak lah. Okay, let's say kita nak design exercise book. Exercise aja macam mana? Exercise. Okay, contohlah. Okay. So anak-anak boleh. Yang licenable tu jangan ambil ya. Okay, let's say nak ambil yang ni. Okay. Kita boleh drag saja. Lepas tu kita boleh tekan constraint proportion ni kita buang. Tu kita pun boleh tarik dan jadikan dia satu tempat untuk kita menulis. Okay, ni kalau yang nak menulis guna pensel lah. Ya. Yang betul-betul nak guna pensel. Okay, kalau nak type boleh type. Okay, kita boleh type add document kita tu. Okay. Kita boleh type. Okay, nak guna type, nak guna teks, kita boleh tekan dekat shape ni dan ambil yang basic ni. Okay, sekali lagi. Kita boleh type je. Okay, dan kita boleh bagi tulisan tersebut. Okay, you all boleh ambil yang cikgu dah buat. Okay, kat bawah ni dekat slide yang ke-27 cikgu ni. Okay, boleh ambil dan copy. Sebab cikgu nak ajar you all nak type untuk edit. Okay. So letakkan paste je. Okay, paste. Boleh tak buat proses ni? Boleh tak buat proses ni? Okay, sambil-sambil tu you all main-main ni. Boleh main-main dengan jari je. Ya? Tak payah pensel. Okay, untuk isi penuh ni. Okay, sekarang kalau kita nak penuhkan untuk template iPad ni, cikgu buat template iPad ni. Okay, boleh je. Ataupun rasa nak buat separuh gini sebab kita nak letak benda lain pun boleh. Tapi make sure masuk semua lah. Okay, sekarang tak masuk semua tapi cikgu nak buat separuh contoh kan. Okay, so macam mana nak edit? Okay, so you all pergi dekat brush ni. Kita tukar teks. Okay, teks. Kemudian kita tukar size. Tekan tukar size. Okay, apa jadi? Dah masuk semua kan? Okay, that is. Okay, itu memulakan penulisan. Okay, menambahkan jadual. Okay, so kita tengok macam mana pula nak tambah jadual ni. Kita tekan add. Okay, kita ambil jadual. Ni first lepas kita add tu ada jadual. Okay, tadi kita dah buat shape. Okay, sekarang kita ambil jadual. Okay, macam mana nak pilih jadual pula. Okay, jadual pula macam-macam jenis. Bergantung kepada tujuan jadual kita lah. Okay, apa tujuan jadual kita nak buat tu? Kita boleh ambil dan sebenarnya kita boleh edit lagi. Lepas kita pilih, kita boleh edit lagi. Katakan kita pilih yang ni. Okay, di atas pages ni, anak-anak masih dalam mode yang ada biru-biru ni button. Kalau kita tekan kat luar, dah tak boleh edit dah. Tapi bila kita tekan saja atas table, dia akan keluar macam ni. Dan kita boleh simply tarik jari kat bawah ni dekat button biru tu. Okey, nak besarkan. Okey. Okey, apa lagi yang kita boleh buat dengan table ni? Cuba tengok dekat bawah sekali ni. Dekat rows ni kita boleh tambah rows. Dia ada dah ready. Tambah rows boleh tambah ataupun kurang. Kalau nak tambah, tambah. Okey, boleh?
Kat tepi ni pun dekat kolom ya, kita boleh tambah kolom. Okey, boleh ke? Kalau boleh tekan 1. Alright. Dalam jadual ni kita boleh juga type bagi setiap tajuk ataupun sel dia panggil sel. Okey, dekat sel tu macam mana kita nak mula menaip? Murid-murid klik 2 kali dengan jari. Tekan, hit 2 kali. Hit 2 kali dengan jari, dia akan keluar apa ni? Keyboard. Kan? Dia keluar keyboard. So keyboard ni adalah bertujuan untuk kita menulis lah. So kalau kita nak tulis dengan tangan, boleh juga. Ambil add, kita ambil drawing. Okay, drawing ni macam biasalah kita draw. Ambil siapa yang ada pensel lebih best lah. Siapa yang tak ada pensel tu tak apa, tulis dengan jari. Okey, katalah kita boleh tulis hari, nak buat jadual kelas ni. Okey. Ahad, Isnin. Kita boleh buat Selasa, Rabu, Khamis. Okey. Tu cara dia. Kalau kita nak tulis dengan type, nampak kemas sikit. So kita tekan edit balik, keluar daripada mode drawing. Okey, kita tulis klik hit 2 kali BM. Okey, ni mesti tak nampak ni. Okey, sebab saiz dia kecil. Okey, kita tengok pula macam mana kita nak edit teks dalam sel ni. Okey, bila kita tekan brush ya, sel ni bila tekan brush dia pergi terus dekat sel. Bermakna dia faham dah kita nak edit tulisan ni lah. Okey, so kalau tulisan BM ni nampaknya kat tepi, kita boleh tekan center. Okey. Lupa cikgu nak cakap ya. Kalau murid-murid biasa guna laptop yang guna Microsoft Word ya, samalah ya. Menu dia ni sama dari segi ni, cuma kita tak boleh tulis tangan je. Tangan. Tapi menu dia ni tujuan dia sama. Ni ya, kita nak edit cell ni. Okey, selain daripada tu kita tengok BM ni macam tinggi kan. So dia ada juga yang horizontally untuk centerkan dia. Okey, tekan center. Okey, tak puas hati lagi, kita rasa kecil. Okey, boleh double klik dekat huruf nombor 10 point ni. Okey, size ni double klik. Dia akan keluar menu keyboard pula. Okey, so kita pun tulis 25. Muat tak? 25. Okey, kan dah besar. Okey, dekat sel ni pula kita boleh juga tukar color cell fill. Cell fill. Okey, boleh je tukar gradient ke. Ya, biasa kalau jadual kelas memang kita buat colourful kan. So boleh tukar. Okey. Semua orang dah boleh buat jadual sendiri dah. BM, sejarah. Okey, tak puas hati sebab dia kecil. Kita boleh edit lagi. Dan kita boleh centerkan dia. Okey, tukar size. Okey, dah jadi besar. Okey, kalau tak muat, kita jangan bimbang. Kita boleh tekan je atas jadual ni. Ruang ni. Tekan je dekat C tu, kolom C. Okey, boleh drag dengan jari untuk luaskan dia sampai saiz yang kita nak. Macam BM ni kecil, kita boleh kecilkan. Okey. Okey. Okey, begitu juga dengan yang menegak ni, horizontal. Kita boleh read kat tepi ni je, ada line 2 tu nampak. Okey. Sebab bila kita tulis banyak, dia akan tak nampak ya. Dia akan tersorok, tersembunyi, kita boleh tarik. Okey, tarik ya. Alright. Ada soalan setakat ni? Okey. Tu menambah jadual. Okey, carta pula. Okey, menambah dan menyunting carta. Okey, let's say kita ada charts. Lepas jadual ni, simbol ni adalah charts ya, carta.
Okey, carta ni macam-macam bentuk. Ada yang 2D, ada yang 3D. 3D ni 3 dimension 3D. Okey, kita nampak gitu. Okey, ada yang interaktif. Okey. Jadi cuba kita tengok yang 2 dimensi dulu dan pilihan pula ada warna-warna yang kita nak lah sesuai dengan minat kita lah. Kalau girl dia suka ni yang pink-pink ni, betul tak girls? Pink dengan purple ni. Okay. So sekarang apa yang kita nak letak dalam carta ni? Kita tengok dekat edit data ni. Kita pergi dekat edit data. Kita rasa tak sesuai lah. Kita bukan nak cerita pasal April, Mei, Jun. Mungkin kita nak buat kajian kita tentang berapa banyak murid yang dah kena COVID di sekolah ke, mengikut kelas ke, ataupun jantina ke dan sebagainya. So kita boleh edit atas ni, tulis tajuk-tajuk yang sesuai, okey. Alright, tu cara untuk kita jadikan jadual kita ni ada tajuk, ada legend, petunjuk dia, okey, kemudian ada peratusan. Okey, maknanya kita kena ada dululah kajian kita tentang sesuatu perkara lah. Okey, seterusnya menambah dan menyunting video. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, anak-anak boleh tambah video ni di hujung sekali ni lah. Dekat hujung sekali ni banyak fungsi dia. Okey, cikgu pergi yang pertama ni, foto atau video. Okey, foto ni ambil kat mana? Kita ambil dekat mana ni? Dekat galeri. Sama ada ni cikgu nak ajar selalulah bagi murid-murid yang belum mewujudkan album dalam foto galeri. Okey, murid-murid boleh wujudkan sebenarnya album. Okey. Jadi kalau kita buat projek, biasanya kita akan savekan video-video mengikut kategori ataupun kumpulan gambar kita lah. Okey. So kalau dah kita ada macam tu, kita senang nak cari gambar. Ya, macam cikgu ada 60,000 fotos. Jadi cikgu terpaksa buat album yang sistematik lah sikit supaya cikgu boleh cari balik gambar tu selepas dikumpulkan. Okey. Ataupun murid-murid mungkin tak banyak lagi foto. Jadi kita boleh terus ambil foto ni. Okey. Dan foto ni sendiri kita boleh sunting dah. Okey, sekejap. Terbalik. Okey, kita tukar. Foto yang ni, video tadi ya. Okey. Sama je lah. Cuma bila kita nak sunting foto tu, kita boleh pergi dekat image, dekat brush. Lepas tu kita ada style, ya. Di style ni pula ada pula efek yang berbeza ni, macam kita belajar semalam lah, ada efek. Okey, dan kita boleh letak border. Okey, border ni boleh ada ready made style. Ada cikgu bagi dalam nota dah tu. Okey, let's say kita nak letak macam ni, ya. Macam ni. Okey. Semua ni ada dalam style border. Tapi kalau kita nak border biasa, kita boleh pilih yang line lah, line border. Line border pun ada banyak. Ada yang dot-dot. Okey, macam mana pula nak kawal ketebalan dia supaya nampak kan? Okey, so kita boleh terus ambil width ni. Width. Color pun kita boleh tukar. Katalah kita nak merah. Okey, kita boleh tukar color merah dan border dia akan jadi besar. Okey. Seterusnya video. Apa lagi? Nanti kita nak edit. Okey, masa kita mengedit, kita mesti pastikan gambar kita ni berada dalam highlight, ya, highlight. Okey. So kita boleh buat shadow, okey, dan kita boleh buat reflection. Reflection. Okey. Okey, reflection ni kalau macam ni kita nampak sangat. Okey, tapi kalau kecil macam ni kita nampak. Okey, berapa peratus reflection pun kita boleh kawal. Okay, macam ni, reflection 100%. Okey, kita boleh tengok ada bayang kat bawah tu. Biasanya kalau kita nak buat
projek pantulan. Pantulan dalam air ke, ya, kita boleh lukis dan kita boleh ni pantulkan. Okey, selain daripada tu kita juga boleh opacity-kan. Macam tadilah, macam kita buat cover tu, kita ada peluang untuk blurkan gambar kita ni. Okey, biasa kat mana kita buat blur macam ni? Biasa kalau kita nak tulis tulisan yang banyak kat depan tapi kita nak buat backdrop. Contohnya kalau kita nak buat banner ataupun poster, nak tunjuk suasana kat belakang tu adalah berkaitan dengan apa yang kita nak tulis kat depan tu. Gitu. Okay, that is. Okay, video pula samalah ya, video. Kita cari something yang macam video. Okay. Cari dalam album. Okay, kalau dalam iPad ni, video dia dah asingkan ni media types. So kita carilah jenis-jenis video. Untuk video. Okay, so kalau cikgu nak letakkan video, letak gitu je. Okay, ni kalau kita nak kumpulkan video-video TikTok kita ya. Kita boleh letak dalam pages ni beberapa. Contohlah kalau cikgu ada satu, katalah cikgu ada lagi video TikTok. Banyak video TikTok ni tapi tak jumpa. Okey, rasa yang ni pun TikTok. Okey, sebab dia bentuk macam ni maka kita kumpul macam ni. Okey, itu cara dia. Okey, dan seterusnya kita tengok menambah foto dari kamera. Macam cikgu, macam you all nak snap lah ya, nak snap gambar. Okey, tekan add. Tekan kamera ni. Okey. Ambil gambar yang kita rasa nak lukis. Kita sekarang dah ada iPad ni, kita macam nak lukis je banyak ya. Rasa macam excited nak hasilkan lukisan sendirilah. Setelah kita nak lukis ular ni. So kita boleh direct. Selain daripada tu kita boleh ambil gambar lain lah, gambar-gambar kita sendiri. Okey, double klik untuk kita crop ya. Okey, siapa tak tahu macam mana nak crop gambar ni? Kita tak boleh ambil gambar ni direct, tetapi tujuan kita ambil ni adalah untuk lukis semula. So kita draw lah. Kita boleh draw direct. Okey. Dia ada hak lain pula untuk draw. Okey, tak apa, kita guna gambar yang sama. Okey, ambil rakaman audio ni. Yang rakaman audio ni cikgu nak murid-murid cubalah. Tapi cikgu rasa kalau iPad sedang online, sedang recording Dr. Zakiah tak boleh kan? Okey, cuba record audio. Ni ambil yang ni. Yang record audio. Boleh cikgu? Boleh? Okey. Boleh. Macam Kak Haji tak boleh ni. Tak boleh. Oh ya. Dah test. Dah test tak boleh. Okey. Tapi Dia tak tahulah. boleh record cuma tak dengar. Ya? Kita boleh record. Maksudnya Cikgu Aziza boleh record tapi kita tak dengar. Ya. Tak boleh record. Tak boleh ni. Oh, okey. Okay, cuba students buat. Ataupun cikgu lain buat. Tapi saya ada dah lah contohnya. Kalau kita nak record, kita tekan dekat tab record tu dan kita boleh mula bercakap. Okay, cuba siapa yang dapat type nombor 1? Nombor 2? Okay, record audio ni. Record audio ni. Tekan sini, keluar mic. Okay, keluar mic. Okay, kemudian murid-murid bercakap. Mula bercakap, kemudian stop kalau habis. Lepas tu dia ada button atas ni insert ya. Insert ni maknanya kita setujulah. Okey, kalau tak setuju jangan bimbang. Kita boleh cancel ya. Kita boleh cancel kat belakang ni dan kita boleh record semula, rakam semula.
Okey, dah siap tu dia akan keluar button macam ni. Ya, button. Sekejap. Dia akan keluar macam ni. Ni button ni. Okey, dan bila you play, Alat yang dia akan diperlukan keluar untuk bunyi. membina penyelam Okey, dalam buku kartesian kita pun ialah itulah yang akan penyedut keluar. minuman, plastisin, klip Dengar ke kertas, Dr. Zakia? bikar yang mengandungi air, botol plastik yang Okay, mengandungi good. air. Alright. Kita pergi semula. Okey, siapa yang dah try ataupun tak boleh sebab sedang dirakam. Kalau dia gunalah iPad dia ni untuk online. Dah. Tapi jangan bimbang lah. Kalau you all buat offline boleh. Okey. Yang ni menambah video dari laman web. Anak-anak, cikgu dah sediakan kat bawah sekali ni, kat bawah ni slide ni. Cuba tengok slide ni. Ataupun kalau you all nak ambil sendiri pun tak apa. Tapi yang ni siapa yang tak ada link YouTube lah. Okay. Okay. Cikgu akan tunjuk macam mana nak dapatkan link ni. Okay, macam ni. Yang ni kita akan tambah kat sini. Kita nak tambah ni dekat ni. Add web video ni. Okay. Dalam nota cikgu dah jelaskan dah. Tak apa. Kita ikut step ni. Sebab di foto ni banyak benda yang kita boleh add on. Okay. So kita ambil web video. Dia akan keluar macam ni. Enter URL. So murid-murid kena ada dulu URL yang di copy dari mana-mana. Okey. Cikgu bagi contoh yang sebenar lah ya, yang sebenar. Katalah you all buka YouTube. Minimize, buka YouTube. Kemudian tekan channel yang kita nak. Okey. Okey, katalah cikgu tekan channel cikgu lah, channel cikgu. Okey, cikgu nak letakkan yang ni. Okey, cikgu nak buka yang Hi ni. my friends, I have here Okey, two kita tekan button similar share spring ni. horses. I will Button ask share my ni. friend to come and Okay. play with them. Dia akan keluar copy These are link. my friends, Ali and So Ahmad. murid tekan je copy Ali link. is wearing the blue Okay, shirt tutup balik and YouTube. Ahmad Ambil 5 jari. Tutup balik, buka balik pages. Okay. Kemudian pergi balik dekat add ni, add web video. Masa ni ambil jari kita ni, tekan je, dia akan keluar paste. Alright. Okay. Klik je paste tu. So link video YouTube tu akan di-insert. Ya, insert. Ni kat sini. Okay. So dalam buku kita, kita tak payah buat benda lain lah. Maknanya kalau nak tengok YouTube memang ada. Ya, ada. Boleh play direct. Okay. Hi my friends, Nampak tak? I have here two similar spring horses. I will ask my friend to come and play with Okay. them. Dan kita boleh control ni, play ni, kita boleh ke depan, belakang. Macam Now kita let main us YouTube carry out juga. an experiment. Okay. Okay, seterusnya bolehkah? Anak-anak, okay, cara untuk you all nak try kalau tak nak buka YouTube, okay, buka balik yang cikgu bagi ni. Okay, ambil yang ni, cuba copy. Tekan copy. Klik dan copy. Okay, sekali lagi kita letak dekat ni. Okay, katalah kita cancel yang ni. Kita cancel yang ni, kita letak balik yang, kita letak balik dalam URL web video ni. Okay, paste. Okay, apa yang kita dapat? Insert. Okay, kita dapat video yang cikgu buat projek kapal selam tu. Cartesian. Penyelam Cartesian. Okay, so bila kita play, kita dapat terus play. Okay. Thank you. Akilah Balkis. Boleh ke? Yang penting line lah laju ya. Okay.
Seterusnya kita nak menambah image gallery ni, gallery image. Okey, kita pergi dekat add juga. Kita tengok lepas buat video ni ada image gallery. So dekat image gallery dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Kita pun boleh nak penuhkan, nak kecilkan pun boleh sebenarnya. Okey. So kita ambil lah yang maksimum sebab orang nak tengok buku kita tu besar lah juga ya. Okey, seterusnya kita tambah ni, klik button add ni dekat gallery ni. Okey, kat mana kita nak ambil ni? Adakah kita nak take foto? Take foto, kita boleh take foto terus macam ni. Okey. Ataupun lepas tu kita use terus. Okey, satu. Nak tambah lagi. Kita boleh tambah lagi. Okey. So kita buat macam ni, kita nak choose foto ni baru dia boleh buat banyak sebab kita dah ada dalam gallery, dalam apa ni album kita. Katalah cikgu nak buat gambar Korea trip contoh. Okey. So cikgu start daripada naik flight sampai airport. Okey, pergi ke mana lagi? Okey, masuk homestay. Lepas tu pergi ke Starfield, library terbesar. Kita boleh bubuh caption lepas ni. Okey. So kita boleh tambah lagi lah. Ni dekat Myeongdong. Okey, bunga. Okey, ni makan-makan. Okey. Yang ni pertama kali jumpa salji. Contohlah kan. Okey. Ni nak pergi ke Pulau Nami. Okey. Sampai dekat Pulau Nami. Ada salji banyak. Banyak-banyak kita boleh letak. Okey, so kita add photos. Kita insert. Dia akan keluar. Okey. Titik-titik kat bawah ni menunjukkan banyak mana gambar kita. Okey, so dia ada. Kalau kat sini kita boleh tengok ya. Boleh tengok macam mana foto-foto yang kita nak paparkan dalam buku tu. Okey. Okey, itu menambah gallery image. Okey, ada peluang lah you all boleh tambah ya. Okey, kemudian kita pergi ke yang add seterusnya, insert from. Insert from ni apa fungsi dia ialah kita ada file yang dah ada dalam iPad kita lah. Contohnya file tu bentuk macam CJ ni, contoh. Okey. Cikgu ada dah simpan dalam tu sebab dalam PDF punya bentuk. Okey. Itu cara untuk kita masukkan. Okey, seterusnya drawing. Kalau drawing ni macam tadi lah. Cikgu rasa cikgu tak payah tunjuk dah habis masa ni. Semua murid-murid dah pandai dah. Cuma kita lukis ni. Lukis ni kita boleh animatekan dia. Okey, katalah kita nak color. Lepas lukis kita nak color. Okey, kita pun tekan color. Okey, dapat smiley. Dapat mata. Okey, kemudian kita tekan, sudah ni kita pergi ke edit punya mode. Okey, kita pilih. Okey, bila dah jadi macam ni, ini adalah satu objek. Okey, boleh gerak-gerak. Okey, bukan gerak gitu kita nak tekan brush. Okey, kita ada dua pilihan. Sama ada drawing ataupun arrange saja, ya. Dia tak sama dengan dalam Keynote ya. Kita ada animation lain ya, animation yang boleh gerak-gerak tu, tapi yang dalam pages ni kita hanya ada step ataupun line drawing line drawing dan juga kita ada masa untuk dia animate. Lepas tu kita boleh tekan loop ni. Kalau murid-murid ingat
yang kita buat GIF kan, dia berulang-ulang tu. So kita try play. Okay, kalau kita nak lama-lamalah dia jadi slow. Okay, kita adjust duration biar laju. Boleh juga ya. Okay. So bila tekan loop tu maknanya dia akan terus berulang. Okay, masa kita nak test, bila kita tekan sini, bila kita dah bubuh animation tu, kita boleh play kat sini, yang biru ni. Play drawing. Okay. So itu function yang ada. Yang ni cikgu rasalah cikgu suka ya pada murid-murid yang boleh buat benda ni sebab ini menunjukkan genuinity, especially dalam kelas seni kalau you all nak buat macam lukisan ya. Kita nampak step dia. Apa yang you all buat dulu, colour dulu. Okay, cikgu seronok lah kalau kelas seni ni. Okay, melukis dan berwarna samalah yang tadi. Okay, simbol. Akhir sekali simbol, equation ni. Okay, siapa yang belajar maths ke apa ke? Okay, lepas kita tekan equation ni dia akan keluar simbol-simbol matematik lah ya. Dan yang cikgu ajar yang simple-simple je, yang tak ada dalam dalam keypad keyboard kita lah. Okay, yang formula yang yang complicated cikgu tak ajarlah ya. Okay, tengok yang ni kita buat matematik kan. Kita nak tulis macam ni. Kalau dalam keyboard kita tak boleh. Kalau keyboard biasa, let's say kita ambil text. Okay, kita nak tulis macam ni. Simbol tu tak ada ya. Tak keluar simbol. Ada simbol biasa-biasa gini. Jadi punca kuasa tu ada dalam equation. Okay. Dan anak-anak boleh elaborate lagi. Okey, seterusnya menamakan semula file atau dokumen buku. Okey, sekarang ni kalau dalam iMovie ya semalam Dr. Nizam ajar, kita tak boleh tekan sini simply untuk rename. Tapi untuk keynote, numbers dan pages boleh ya. Double klik dia akan keluar. Sekali lagi. Okey, sekali klik je, sekali tekan je rename. Okey, so murid-murid boleh tekan pensel ni untuk tukar update. Macam tu. Okey, tekan balik keyboard. Okey, maka dia dah tukar nama file. Okey. Seterusnya kita nak berkongsi file pages dengan rakan. Macam cikgu buat tadi, yang cikgu hantar dalam Telegram. Kita sama-sama yang ada iPad ni, ya, kita boleh terus tekan button 3 titik ni. Okey, kita terus boleh share kerja kita ni dalam Telegram, direct ke Telegram. Okey. Biasanya kalau kita nak share dengan kawan-kawan, kita dah ada contact number dia. Tapi kalau kita nak save dalam message kita sendiri, kita letak save message. Then kita send. Okay, dia akan proses. Kalau banyak video sebagainya, lambat sikit lah. Okay. Berat. Okay. Sekarang kita nak buat apa lagi? Kita nak export dokumen ni kepada pelbagai format. Okay. Tadi kita tengok atas sekali ni share. Okay. Yang kedua ni export. Yang export ni dia keluar pula format-format ni. Okey, kalau murid-murid nak hantar kepada cikgu dalam bentuk yang tidak ada animation, baiklah murid-murid ambil PDF saja. Contohnya you all buat karangan ya, ataupun satu laporan ya, tugasan laporan. Tapi kalau tugasan pembentangan multimedia, mesti buat dalam format EPUB. Okay, apa pula Word ni? Word ni kalau kawan-kawan kita nak edit, tapi dia tak ada iPad, dia boleh pergi ke export ke Word punya format. Ya. Yang pages template tadi yang tadilah yang kita share terus melalui Telegram. Okay, yang EPUB ni, okay, sekarang kita tengok. Export. Okay. EPUB menggunakan dokumen EPUB.
Okey, kita export ni. Semua ni akan masuk dalam EPUB ya. Okey, dalam EPUB. Kita tengok apa yang keluar kalau kita export apa kerja yang kita dah siap ni. Okey, pertamanya dia akan keluar title, tajuk yang kita kena buat. Lepas tu author, kemudian book cover ni kita kira use first page, okey. Kemudian kita tengok dekat advance ni ada language, ada kategori dulu. Kategori ni kalau you all nak buat comics, ya, communication and multimedia, cookbooks, ya, kalau kita nak himpun semua food semua tu. Okay, family and relationship, fiction. Okay, kalau cikgu ni, cikgu buat sains lah sebab nota cikgu banyak sains, science and nature. Okay. Kemudian kita nak bahasa. Okay, bahasa ni carilah Malaysia, Malay, Malay. Siapa yang di sekolah dia belajar bahasa Inggeris ada tak? Okay, kalau bahasa Inggeris ambil English, buatlah English. Especially kalau buat essay in English dalam subjek bahasa Inggeris. Okay, Malay dah. Malay ada. Jangan kembang. Okay. Okay, Malay. Okay, then kita boleh juga use table, single page ataupun 2 pages. Bila kita buka buku tu, dia ada 2 terus. Boleh juga. Ya, mungkin adalah kegunaan setengah-setengah dokumen yang you all buat tu. Tapi biasanya kalau books kita nak single je lah sebab kalau tak jadi nampak kecil ya. Okey, seterusnya kita tengok table contents, dia dah on kan untuk kita bermakna dia tu adalah default. Okey, optimize media for publishing. Kita boleh ada pilihan. Okey, then kita back balik. Kita terus export. Okey. Okey, itu adalah proses exporting pages kepada EPUB. Okey. Okey, cikgu, macam mana orang yang tak ada iPad nak baca buku kita? Dr. Zakiah, macam mana tu? Boleh tak dia orang tak ada books? Macam mana dia nak akses hasil kerja murid-murid ni? Sebenarnya kalau dalam EPUB, nanti kalau misalnya contohnya Android, dia ada satu apps yang boleh buka EPUB. Saya tak pasti apa EPUB reader. EPUB reader. EPUB reader, ya betul. Yes. Okay. Ya betul. So untuk Android dia boleh download apps EPUB reader. Jadi kita boleh share juga kepada kawan-kawan yang lain. Okay, maknanya kita jangan kata tak gunalah orang lain tak boleh baca buku kita yang best-best tu kan, yang berbunyi-bunyi, suara keluar semua tu. Okay, kawan kita boleh install EPUB reader. Kalau kawan yang ada iPad, okay, dia boleh masukkan dalam books ni. Okay, sekarang dah jadi buku. Okay. Buku ni dah keluar dalam library kita lah. Library ni. Okay, murid-murid bolehkah siapa yang belum pernah buka books ni tolong buka books. Okay, lepas you all export mungkin slow, line slow ke semua tu. Okay, petang ni create satu dokumen yang sangat simple. Mungkin 2-3 pages saja. Macam budak ni ya, budak ni dia try buat cerpen, nampak tak cerpen? Cerpen macam tu je, tapi dia letak, dia tukar daripada ni. Okay. Dia letak dalam books juga. Okay, ni beku, essay. Okay, dia menulis karangan semua. Okay, boleh. So, ini menarik. Contoh daripada student yang pernah masuk pertandingan lah ni. Tajuk dia, apa dia? Life as Future Student. Jadi dia imagine future life. Okay, cuba tengok asrama dia. Guna imagination yang banyak. Ni classroom yang sangat-sangat canggih. Okay. Okay. So benda tu dah, semua buku-buku ni dah tersusun dalam library. Okay, cikgu rasa kita dah habis untuk pages sebab
kita dah berjaya eksport ke EPUB. Ada lagi tak yang tertinggal? So tak ada dah. Okay, so selamat mencuba. Okay, untuk masa yang Kita ada tinggal apa? lagi. Capai pages ya. Kita nak masukkan numbers. Kita ada numbers pula. Okay. Mm-mm. Okay, so murid-murid, cikgu rasa you all ada nota dah sikit pasal numbers. Cikgu dah hantar tu. Boleh buka ya. Okay, sebelum buka numbers tu, ini adalah aplikasi dia. Numbers. Okay, yang mana spreadsheets. Okay, spreadsheets, numbers ni warna hijau lah. Tak ada orange kan? Okay, hijau. Okay, apa persamaan numbers ni dengan dalam Microsoft Office? Numbers ni. Siapa pernah guna Excel? Ya. Numbers ni dia menghampiri Excel, dan kalau kita nak share dengan orang yang tak ada iPad Apple pun, MacBook ke apa, dia boleh export tu Excel. Okay, so cikgu tunjuk beberapa contoh worksheet yang beyond daripada yang kita ingat. Excel ni untuk jadual data. Okey, tetapi apa yang cikgu buat ni, cikgu boleh jadikan dia sebagai worksheet ataupun soalan. Okey. Daripada soalan tu rupanya ada lagi kita boleh insertkan, iaitu video ni. Okey, nampak tak? Okey, boleh gerak-gerak, dan kalau kita nak play pun kita boleh play terus. Hydrometer ialah alat Okay, so pengukur worksheet ni, ketumpatan cecair. Ia terapung pada aras kedalaman yang berbeza dalam cecair yang berlainan ketumpatan seperti video animasi yang ditunjukkan. Apabila hydrometer terapung pegun di dalam bermakna suatu dalam spreadsheets bagi numbers ni, ya, kita boleh paparkan selain daripada data, ya, kita boleh buat dalam bentuk texting, video animation, kita boleh melukis, kita boleh apa lagi, tambah gambar, dan kita boleh juga buat macam ala-ala live worksheet kan. Yes, live worksheet. Let's say hydrometer digunakan untuk mengukur, kita boleh drag ni, drag jawapan ni, ketumpatan cecair. Selepas kita tengok tu kita boleh jawab ya. Dalam cecair yang kurang tumpat, hydrometer akan lebih terapung. Kita boleh drag. Okay. So yang ni tenggelam lah dia. Okay, begitu juga dengan soalan-soalan lain, kita boleh drag jawapan ni masuk ke kotak-kotak yang disediakan. Okay, yang kita kena buat bila buat benda-benda macam ni, pastikan semua tulisan ni di lock. Okay, nampak tak cikgu dah lock, maka kalau cikgu tulis unlock, apa yang akan berlaku, dia boleh bergerak-gerak. Cikgu takutnya masa duduk tengah drag ni nak hantar balik soalan tu, bergerak dengan soalan-soalan. Okay. Nak hantar balik jawapan tu. Okay. So yang safe-nya, kita tekan setiap satu ni untuk lock. Sekarang yang ni lock. So unlock. Kalau nak lock, tekan brush. Kat bawah ni ada function lock. Okay, cikgu rasa dalam Keynote, ya, dalam Pages pun semua ada function lock ni. Sebab kita nak bekukan dia lah, ya, supaya tidak mengganggu. Okey, seterusnya kita tengok contoh tugasan yang kedua. Let's say cikgu kat sekolah, dia kata, okey sekarang murid-murid buat eksperimen. Buat eksperimen. Tiba-tiba dia kata, okey laporan setiap kumpulan cikgu nak. Jadi, cikgu dah bagi contoh, biasanya dalam buku teks dah ada ni. Dah ada benda-benda ni. Tapi oleh kerana cikgu nak suruh juga murid-murid berkarya, ya, siapa yang buat laporan paling kreatif, cikgu akan bagi hadiah. Macam tu kan. Jadi kita cubalah tukar daripada biasa kita menulis dalam kertas kajang. Sekarang ni kertas kajang tu tak boleh color-color kan. Okey, sekarang kita boleh color dan kita boleh tulis tangan pun sebenarnya. Okey, macam melukis ni. Boleh nak lukis terus.
Okey, dari mana cikgu ambil gambar-gambar ni? Kalau kita tak apa ni? Tak yakin dengan lukisan kita ambil buku teks dan kita terus trace. Kawan-kawan kita yang tak ada iPad mesti tak seronok ya. Okey, cikgu try tunjuk macam mana cara nak trace. Kita ambil kamera ni. Okey. Okey, terus kita ambil gambar daripada buku teks ni. Okey, sebenarnya kalau benda ni sama, kita buat satu je. Okey, satu set saja. Lepas tu kita boleh pilih dan copy dan paste. Duplicate. So ini yang lebih bermakna ya daripada kita terus ambil gambar ya tanpa kita lukis semula. Sebab apa? Proses sebagai student sekolah, sebagai cikgu tahu ini merupakan proses mengingat. Ada murid kata, "Alah, ambil macam ni je lah cikgu." Tapi bila sampai hari exam, bila tanya, ni apa dia ni? Ya, bila cikgu tanya ni apa dia ni? Jawab Bika. Bika yang ni juga Bika juga, okey. Oh, yang ni lupa dah apa dia. Tin apa? Tin Eureka ya. Satu benda yang sukar yang tak pernah dengar dalam kehidupan seharian tu, kita kena perkukuhkan dengan hasil dipanggil effort yang tersendirilah. Okey, sekarang ni telah cikgu, ada kan cikgu-cikgu sini, dia bagi tugasan pada satu kelas yang ada, satu kumpulan ni ada iPad. Jadi kumpulan tu dia ada katalah 20 orang. Jadi bagi kepada 4 kumpulan, setiap kumpulan 5 orang. Jadi setiap kumpulan ni mesti dapat result masa eksperimen tu lain-lain. So cikgu akan tengok result yang berbeza dan menghasilkan graf yang berbeza. Okey. Ini result mentah seperti yang dalam buku ya. Dan ini adalah result yang kita ekstrakkan sebab apa? Soalan ni nak graf WS sahaja melawan buoyant force. Okey. So dalam numbers ni perbezaan dia dengan jadual dalam pages tadi. Okey, bila kita tekan bulat ni, bahagian bulat ni, bermakna kita dah pilih the whole table lah, whole table. Dan kita boleh masa kita ada dua variable macam ni, iaitu hubungan antara dua pemboleh ubah ya. You all belajar daripada darjah 6 lagi. Jangan, ni bukan fizik saja ya. Sains daripada darjah 6 lagi, you all dah ada hubungan kalau begini maka begitu. So inilah peluang untuk kita mudahkan hidup kita, tengok bentuk graf apa yang keluar. Okey, kita nak tengok hubungan. So kita add, kita add ni, yang ni ya. Carta ni, gambar carta. Lepas tu kita pilih graf. Kalau kita pilih, kita boleh tahu yang mana yang sesuai. Okay, sorry. Okay. Dan bila kita nak line graph, kita boleh pilih warna. Okay, colorful, hitam. Biasa kalau untuk printed matter, kita ambil yang hitam ni lah. Tapi kalau kita nak dalam bentuk multimedia, persembahan multimedia, kita boleh pilih yang colourful. Okay. So, kita akan dapat macam-macam bentuk graf yang kita nak. Bergantung kepada jadual kita lah. Okay, dan nilai-nilai yang diletakkan ni pun dah betul dah. Okay. So itu salah satu tugas ataupun contoh penggunaan numbers ya. Okay, boleh ke? Okay, yang ni pula adalah hasil kerja yang mengikut kumpulan juga, yang kita boleh berkolaborasi dengan kawan-kawan kita, berkolaboratif dengan kawan-kawan kita. Okay, mana button berkolaboratif ni? Ni yang ada gambar orang atas ni.
dan add ni. Okey. Yang ni katakan kita boleh bagi dekat kawan kita dalam bentuk numbers dan dia akan tambah sendiri nama dia. Okey, katalah 3 orang dah. Okey, new sheets. Sheet ni bagi nama Syazwani. Okay, so Syazwani dia dah tengok dah yang Puteri Balkis buat. Dia tengok dah yang Haziq Hazwan buat. Dia tengok dah yang Liana buat. Ya? Dia pun akan ambil template yang sama ataupun berbeza terpulang pada cikgu lah. Kalau cikgu arahkan ikut template cikgu bagi. Maka sini ada video. Ini ada jadual. Sini ada sini ada memoji, sini ada shapes. Okey, kalau cikgu dah bagi macam tu kena ikutlah. Okey, kalau cikgu bagi macam tu kita kena delete dulu yang kita dah ni, kita dah add sheets. Kita boleh terus duplicate. Duplicate sini, duplicate. Okey, untuk Noliana 1 ni kita boleh tukar nama lah. Wani. Okey, kemudian Wani ni takkan nak ambil video sama. So dia kena delete video ni. Penerangan dia ni, dia just edit text kat atas ni. Okey, dan dia boleh masukkan memoji lain. Okey, shape yang sama. Okey, sebab tajuk mungkin tajuk kapal terbang ni sebab tajuk prinsip bernuli. Okey, tu contoh spreadsheet yang untuk tugasan ni. Okey, cikgu rasa cikgu ada contohlah beberapa contoh yang cikgu-cikgu buat. Cikgu tengok dalam album. Okey, masa dah kecemasan dah ni. Okey, numbers. Okey, cikgu tunjuk secara cepat Okey, Dr. Zakiah sabar. Laju ni anak-anak. Just you all dipanggil kalau kita dekat sekolah dipanggil TP1. TP1 ni tahu. Tahu dulu. Oh, boleh buat dengan ni, boleh buat. So you all, cikgu yakin Digital Heroes boleh apply, explore. Okey, nampak tak? Kat sini sama dengan yang kita guna dalam pages tadi. Ada boleh add sound, add audio. Biasanya kalau you all cikgu suruh buat macam tasmik ke Quran kan. Jadi kita boleh hantar kat cikgu menunjukkan ayat-ayat yang kita baca tu betul ke tajwid dia. Okey. Seperti juga yang kita tengok ni dalam numbers boleh macam-macam, boleh vote lagi. Let's vote. Yang tu boleh explore. Boleh explore. Okey, yang ni a place to call home. Okey. Okey, yang ni coding. Okey, tengok yang ni kreatif kan. Dia letak pula gambar-gambar. Mungkin dia lukis sendiri dalam cartabar. So fancy bagi cikgu, kreatif semua ni. Okey, seterusnya tengok ni. Dia lukis tangan, dia buat shadow sendiri. Barulah tak sama dengan orang lain. Lukisan semua ni. Play me. Okay. And then quiz. Okay, nampak tak? Boleh buat sheet untuk quiz. Okay, ni macam newspaper pun boleh. Okay, so benda-benda ni boleh juga kita masukkan dalam pages kita. Kita boleh copy and then paste dalam pages juga. Ataupun screenshot pun boleh. Okay. Ini contoh-contoh kegunaan numbers yang juga sesuai ikut tugasan yang cikgu bagi. Okay, bagi murid-murid yang advance ni cikgu rasa, you all macam sekarang dah letak dalam minda apa saja yang cikgu suruh buat ni saya akan buat dalam guna iPad, saya akan apply. Barulah pihak penganjur kata berbaloi bagi iPad dekat murid-murid yang memerlukan malam. Okay. So Dr. Zakiah rasanya masa dah sampai kecederaan dah ni. Kita boleh buka soalan lah kalau ada yang nak unmute dan
tanya soalan. Bolehlah. Okay, so nampaknya Cikgu Azizah dah share kan tadi macam mana kita nak buat laporan yang sangat menarik ataupun bukan sekadar laporan, kalau kita nak buat buku cerita boleh, kita nak buat macam-macam kita boleh buat. Okay, menggunakan pages, dan juga kalau misalnya kita nak buat laporan makmal, okay, menggunakan page numbers pun boleh. Boleh lukis, boleh tambah graph, boleh tambah teks, shape dan sebagainya. Kan? Menarik sangat. Jadi adik ada soalan ke nak tanya dengan Cikgu Azizah? Mungkin ada tak boleh follow ke ataupun cepat ke? Saya rasa tadi yang mungkin Cikgu Azizah boleh tunjukkan macam mana kita nak tweet guna 5 jari tu tadi. Mungkin yang tu macam mungkin agak laju tadi, kalau kita nak tukar, kita nak ada tukar daripada satu screen, daripada satu apps ke satu apps yang lain. So kita gunakan 5 jari tu kan. Kita cuit je dekat screen tu. 5 jari. Boleh tengok dekat macam mana Cikgu Azizah tunjukkan 5 jari tu kan. Letakkan 5 jari adik-adik dekat screen. Kita boleh cuit nama dia. Kita nanti dia akan minimize dia punya screen. Okay, so adik-adik ada soalan ke? 85 jari. Okay, ada. Ada, boleh unmute. Kalau ada soalan, boleh unmute dan boleh tanya. Okay, so kita sesi pertama dah tengok macam mana boleh buat animasi, boleh melukis animasi. So di pages pun kita boleh buat, cuma animasi dia agak limited berbanding dengan Keynote. Jadi kalau nak buat ada animasi yang banyak dia punya animation, boleh buat di Keynote. Lepas tu kita boleh edit di iMovie. Kalau nak tambah kita punya muka, kita boleh buat green screen ataupun boleh gunakan clips. Masuk sound yang menarik dekat GarageBand. Lepas tu kita kumpulkan semua kita punya hasil tu di dalam pages. So menarik kan? Okay, so nampaknya macam tak ada soalan. Okay, kita kena pastikanlah pelajar ni menghantar sebarang tugasan ataupun hasil ke dalam Padlet yang disediakan. Siapa yang belum tahu ada Padlet? Padlet ni tempat kita hantar ataupun share lah. Ya, cikgu percaya dan yakin murid-murid ni kreatif, Dr. Zakiah. Jadi ada yang betul-betul yang nak share apa yang dia buat. Mesti ada. Jadi inilah yang diharapkan oleh pihak penganjur ni sebenarnya. Kita cikgu dah sharekan link ke Padlet untuk adik-adik semua sharekan hasil daripada Keynote, daripada iMovie, GarageBand dan juga Pages di dalam Padlet Digital Hero untuk zon 1. Okay, so adik-adik boleh share hasil-hasil kerja. Jangan malu sebab semalam ada kata segan, malu nak tunjuk. Jangan malu. Kita belajar apa yang kita belajar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit kan. Dan ini merupakan satu skill. Dan kalau misalnya tak cuba, rugi sebab banyak perkara yang kita boleh buat bila kita ada skill digital ni. Okay. 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 So nampaknya tak ada soalan. So mungkin saya boleh start sharing untuk kita punya kedatangan. Okay. So nampaknya kita dah berada di akhir. So saya sebab kita tak ada Q&A tadi. Okay, so adik-adik jangan lupa untuk kongsikan hasil kerja anda di Padlet. So seperti link yang cikgu dah sharekan di chat box. Okay, so kehadiran hari ini, okay, 18 November. Oops, bentar. Okay, terima kasih Ustaz Syakir dah sharekan juga link kehadiran di chat box. Okay, so boleh
Boleh klik kepada kehadiran untuk daftar sebab kita akan beri sijil kepada adik-adik yang komplit kehadiran daripada setiap sesi lah. Okey? Okey, sebab cikgu juga nampak ada beberapa adik-adik yang dah buka video tapi tak nampak mukanya. Sekejap lagi kita nak ambil gambar. Jangan leave dulu kitanya ni ya. Sebab ramai lagi ni nampak ada yang beberapa yang dah left the meeting. Okey, sebab kita nak ambil gambar. Okey? Alright, boleh? Open. Boleh. Boleh buka. Saya akan stop sharing dan ambil gambar beramai-ramai. Okey, adik-adik yang lain ada nampak ni Nur Adlina, Ifah Syazwani, Olivia dah buka dah ni. Tapi orangnya tiada. So link kehadiran ada di chat. Dan kita boleh buka ni. Boleh buka video untuk kita ambil gambar. Kalau boleh Dr. Zakia kita minta. Ada. Dr. Zakia, kalau boleh kita minta seorang wakil guru dan wakil murid untuk bagi satu pandangan, boleh tak? Okey, boleh juga. Mungkin ada wakil guru di sini. Mungkin untuk volunteer. Sebab daripada list kita pun tak dapat nak differentiate yang mana cikgu, yang mana murid kan. Ada wakil guru di sini daripada sekolah-sekolah yang mendapat iPad daripada Yayasan Petronas. Okey, wakil murid. Okey. Kalau wakil murid boleh ataupun kita dapatkan daripada wakil murid dahulu. Kita ada Isabel. Isabel. Can Senyum tu. Please say something, Isabel. So sweet. On your mic, please. Just tell us about your opinion sepanjang berada dalam Digital Heroes punya slot ni. Boleh? Isabel? Yang lain tiba-tiba terus semua nak tutup video ni. Takut kena panggil lah. Okay, just unmute and share pengalaman. Ada 4 sesi kan? Kita dah buat 4 sesi menggunakan iPad. So macam mana? Apa yang perasaan adik-adik menggunakan iPad? Okay. Thank you Dr. Maniza. Okay, tulis dalam ni tak apa, chat room. Siapa yang tulis dalam chat pun boleh. Okay, ataupun adik Akilah ni. Adik Akilah Balkis. Okay, Akilah. Boleh buka mic tak? Setengah tu mic dia problem budak-budak ni. Okay, buka mic. Akilah guna iPad ke apa? Okay, satu perkara yang cikgu nak share, kalau iPad ataupun iPhone punya mic, dia sangat-sangat powerful. Kita tak payah dah sebenarnya record kalau suasana dah hening lah ya. Tak payah guna mic lain dah. Dia boleh direct daripada iPad. So you all buat video tu akan dapat video yang sangat berkualiti. Betul tak Dr. Zakia? Nak banding dengan phone lain lah. You are very lucky. Yes. Okay. Kalau tak ada adik unmute, tak nak unmute. Macam mana pengalaman dah ada 4 sesi ni daripada Keynote, GarageBand, iMovie dan hari ni kita belajar pages dan numbers. So macam mana? Dah cuba? Apa yang dah ada hasil? Dah cuba. So macam mana Akilah rasa pengalaman menggunakan iPad? Senang sikit nak belajar, nak buat kerja-kerja sekolah. Jadi tahulah apa fungsi apa-apa butang tu. Okay. So dah cuba buat animasi dah? Dah cuba tapi tak siap lagi.
Okey, tak Tak apa. kami tunggu. Kami tunggu di Padlet hasilnya. Mesti wow semua ni. Okey, Boleh ingat masukkan suara, boleh edit di iMovie, nanti masukkan dalam Pages, boleh buat cerita daripada animasi tersebut. Okey. So adik-adik yang lain mana ni? Okey, saya ambil gambar dahulu. Okey. kita buat photo Pakcik shooting. nampak yang tak on video ni. Tak best lah. Ha. Okey, siapa tu? Dr. Mar. Okey. Jom. Peace. Siapa yang on tu? Freestyle. Best. iPad best. Kan? Terfikir tak you all nak dapat iPad ni? Ada cikgu-cikgu pun tak boleh beli lagi iPad ni. Student dah dapat. Okay. Alright. Okay, so terima kasih kepada semua adik-adik yang join sesi kita daripada minggu lepas. Ada 4 sesi daripada 8 hari bulan November sehingga hari ini. Okay, semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan boleh digunakan. Okay, jangan tinggal ilmu ni, boleh gunakan seterusnya untuk hasilkan hasil yang menarik. Boleh tunjuk kepada cikgu. Nanti cikgu pun yang mungkin tak ada iPad rasa, wah, cantiknya hasil kerja adik-adik ni. Nanti cikgu pun boleh belajar sekali. Okey. Jadi gunakan iPad adik-adik untuk hantar kerja sekolah yang menarik. Okey? Alright. So, terima kasih kepada semua adik-adik dan terima kasih kepada mungkin ada para guru yang join sekali sesi ni dan juga kita punya sponsor Yayasan Petronas. Okay, so sekian dulu daripada saya, Dr. Zakia, dan juga terima kasih kepada Cikgu Aziza sebagai penceramah pada hari ini. Okay, terima kasih Ustaz Syakir, terima kasih Dr. Mar. Okay, for joining us today. Okay, bye. Bye semua. Zakia Cikgu. for hosting and moderating. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Sedih pula last day dah hari ni. Okay, keep in Tak apa, touch. insyaAllah ada sesi seterusnya nanti. Dalam Telegram kita teruskan ya. Buat mesti ada soalan. Tak malu Jika lah ada ya. soalan, boleh share. Boleh tanya di Telegram dan boleh share di Padlet. Okay, bye Cuma semua. yang menjadi masalah mereka ni banyak juga yang technical problem kan, Dr. Zakia? Ya, Itulah sebab ada yang tak boleh nak install iMovie ya semalam. Semalam. Dia mungkin bila line tak cukup kuat. Dr. Aziza, Cikgu Aziza, well Ya, done. Dr. Mar for support us. Sama juga Dr. Zakia, dua-dua Z ni. Sasul dah. Okay. Ada training kat mana sekarang ni? Apa? Ada buat training iPad kat mana sekarang? Belum, tak ada lagi. Cuma saya involved in Dangerous Decibels punya workshop at the moment. Bawah UKM lah. Okay. Untuk apa? Untuk pekerja-pekerja yang terdedah pada bunyi bising. Kita train untuk menjadi trainer lah. Okay. Itulah. Tapi Macam insyaAllah pencemaran bunyi lah Kia. Ya. Khas untuk telinga. Penjagaan telinga among workers. Penjagaan telinga. Dia research juga ke benda ni? Ada. Okay, macam big component lah. Dia ada pemberian sertifikat untuk trainers dan juga ada research part. Tapi it's ongoing lah insyaAllah tahun depan. Kita complete dulu certification. Gitu. Saya pun lah insyaAllah lah. Aktif balik A. Ada terlibat dalam da'i. Tapi ambil satu topik je dulu. Okay. Alright. Take care. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Assalamualaikum.